Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Encik Saiful Azamku bin Abdullah dari Jabatan Pendidikan Khas IPGM Kampus Ilmu Khas akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna KPPB pada pagi ini. Kursus yang saya akan bentangkan pada pagi ini adalah PKDK 3273 iaitu Bahasa Melayu Kod Tangan. Terdapat 3 HPK iaitu hasil pembelajaran khusus bagi kursus ini. Yang pertama, HPK 1 iaitu menganalisis asal-usul dan prinsip-prinsip Nahu Bahasa Melayu dalam Bahasa Melayu Kod Tangan yang membawa aspek C4, HPP 2 dan KKG 2. Sementara itu, HPK 2 adalah demonstrasi kemahiran menggunakan Bahasa Melayu Kod Tangan untuk murid kurang upaya pendengaran secara ekspresif dan reseptif yang membawa kepada aspek A1, P2, HPP3, HPP4 dan KMI 6. Manakala yang terakhir adalah HPK3 iaitu menghasilkan satu bahan bacaan menggunakan Bahasa Melayu Kod Tangan untuk murid kurang upaya pendengaran yang membawa kepada aspek C6, A1, HPP2, HPP6, KKG1, KKG5 dan KMD2. Bagi kursus saya ini, KPPB yang saya akan laksanakan adalah secara stand-alone. Seterusnya adalah idea utama bagi kursus saya iaitu PKDK 3273. Big idea bagi kursus ini adalah breaking barriers with science. Kita pergi pula kepada apakah essential question bagi kursus saya ini. Terdapat 3 essential question iaitu EQ kepada kursus ini. Iaitu yang pertama, apakah asal-usul dan prinsip pembinaan BMKT? Yang kedua, apakah elemen penting dalam kemahiran berisyarat? Dan yang akhir sekali yang ketiga, apakah bahan bacaan yang boleh dicipta menggunakan BMKT untuk murid kurang upaya pendengaran? Dalam kursus PKDK 3273 ini, sebenarnya terdapat 3 tugasan yang perlu dilakukan oleh pelajar. Iaitu tugasan pertama adalah penghasilan folio bagi asal-usul BMKT. Namun, bagi tugasan yang perlu di KPBB-kan pada kali ini adalah tugasan 2 dan tugasan 3. Iaitu, tugasan 2 yang membawa markah sebanyak 30 markah. Iaitu mempersembahkan bahan bacaan bertemakan keluargaku yang dipilih daripada tugasan 3 menggunakan BMKT dan bersoal jawab dengan penilai. Seterusnya adalah tugasan 3 yang membawa markah sebanyak 40 markah iaitu membina bahan bacaan berbentuk digital bagi mata pelajaran Bahasa Melayu bertemakan keluargaku menggunakan BMKT. Dalam tugasan kali ini, sebenarnya pelajar diminta untuk menghasilkan tugasan 3 terlebih dahulu iaitu penghasilan bahan bacaan sebelum mereka akan memilih dan menggunakan bahan bacaan tersebut untuk mempersembahkannya dalam bentuk bahasa isyarat. Jadi, bagi mencapai matlamat tersebut, rancangan pembelajaran secara backward design CAP telah dirangka. Iaitu yang pertama berkenaan dengan kurikulum C. Pelajar akan dapat menghasilkan karya kreatif bahan bacaan dengan penggunaan kod isyarat yang jelas dan tepat. Ini adalah hasrat yang ingin dicapai. Seterusnya adalah dari segi pentaksiran iaitu A, assessment. Bagaimanakah kita nak mengakses, kita nak melihat kebolehan murid tersebut? Iaitu melalui kreativiti bagaimana mereka modifikasikan bahan bacaan tersebut, kebijaksanaan perancangan mereka dan keupayaan melaksanaan kefahaman. Iaitu projek dan kemahiran BMKT. Dan evidence yang kita boleh dapat adalah secara gambar, video dan slide persembahan mereka nanti. Yang seterusnya adalah dari segi pedagogi iaitu P. Kita berhasrat agar mereka dapat menimba pengetahuan melalui perancangan dan kemahiran mencari bahan menggunakan pengetahuan dan kefahaman untuk mengaplikasi serta membuat refleksi. Seterusnya, kita beralih kepada model reka bentuk pembelajaran.
terdapat 4 aspek penting yang ditekankan. Yang pertama adalah dari aspek rakan pembelajaran, di mana kita hasratkan agar wujudnya perkongsian ilmu bersama. Sebagai contohnya antara rakan, pelajar, pensyarah, keluarga dan komuniti. Idea-idea dan segala ilmu-ilmu itu dapat dikongsi bersama agar dapat mencapai matlamat pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah dari segi amalan pedagogi, iaitu diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan para pelajar melalui pedagogi yang berkesan. Segala reka bentuk tugasan, proses pembelajaran melalui projek, iaitu strategi scaffolding, pembelajaran kendiri, serta pembelajaran secara amali, lakonan semasa di dalam kelas adalah diharapkan memberi pengajaran dan pembelajaran yang bermakna kepada pelajar. Yang ketiga adalah dari segi pemanfaatan digital. Seperti yang kita tahu, penggunaan digital semakin rancak dalam dunia pendidikan zaman sekarang. Jadi, diharapkan penggunaan kemudahan digital dapat merancakkan lagi proses pembelajaran bagi pelajar-pelajar tersebut. Contohnya, pembelajaran akan dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dan di mana-mana saja dengan penggunaan seperti Google Classroom, Google Sites dan penghasilan bahan-bahan seperti menggunakan Hazin, Flipbook, Canva dan sebagainya. Yang terakhir adalah aspek persekitaran pembelajaran. Dari aspek persekitaran pembelajaran, ianya adalah berpusatkan pelajar, bahan dan proses tugasan. Iklim pembelajaran yang bebas mengikut kesesuaian akan dapat dilaksanakan, iaitu sama ada secara maya atau bersemuka. Dan pelajar bebas untuk memberi pelbagai pandangan semasa dalam proses pembelajaran. Seterusnya, kita pergi kepada kerangka kerja 3E, iaitu penggunaan alatan digital yang diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu penglibatan pelajar, penambahbaikan dan perluasan dalam mencapai pembelajaran bermakna. E yang pertama iaitu extension, iaitu menyebar luaskan proses PDP di luar daripada persekitaran pelajar. Bermaksud, pelajar bukan sahaja mendapat ilmu melalui tugasan ataupun pembelajaran pada kali ini, bahkan mereka boleh menggunakan ilmu-ilmu tersebut pada masa-masa akan datang. Semasa sama ada di praktikum ataupun di mana-mana sahaja. Kedua adalah dari segi enhancement, iaitu aktiviti pembelajaran dapat dibimbing dengan lebih mudah oleh pensyarah dengan menggunakan teknologi digital. Dan yang ketiga adalah dari segi engagement, iaitu dengan penggunaan pelbagai jenis aplikasi-aplikasi digital terkini seperti Google Sites, Canva dan sebagainya, diharapkan dapat menarik minat dan motivasi pelajar untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian kita beralih pula kepada konsep 3R, iaitu peranan pensyarah dan pelajar. R yang pertama adalah dari segi rigor, iaitu memperlihatkan ketegasan, ketekunan dan ketelitian pelajar membuat sesuatu tugasan. Yang kedua adalah dari segi relevance, di mana pengetahuan penghasilan bahan digital yang dihasilkan oleh pelajar dapat dikongsi bersama antara rakan dan sebagainya, dan ianya relevan dengan keadaan perkembangan dunia digital semasa. Dan yang ketiga adalah dari segi relationship, hubungan, iaitu hubungan baik antara pelajar dan pensyarah, di mana pensyarah dapat memberi panduan kepada pelajar. Dan ia juga boleh dikembangkan kepada di dunia luar. Seterusnya adalah kompetensi global 6C yang dihasratkan boleh dicapai oleh pelajar, iaitu yang pertama dari segi karakter. Diharapkan pelajar akan bertanggungjawab menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan dan membina keyakinan serta pengalaman baru menggunakan alatan digital. Yang kedua, citizenship, iaitu diharapkan pelajar dapat kenal pasti penggunaan teknologi digital yang sesuai dan mesra bagi MBPK, murid berkebutuhan pendidikan khas pendengaran, dan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam dunia yang sebenar. Seterusnya, yang ketiga adalah dari segi communication, iaitu diharapkan berlakunya pertukaran idea sesama rakan, pensyarah, senior dan lain-lain
dan juga membina komunikasi berkesan untuk mewujudkan hubungan antara satu sama lain dengan penggunaan WhatsApp dan sebagainya. Yang keempat, dari segi kolaboratif, iaitu diharapkan terwujudnya juga kerjasama antara pelajar, iaitu saling membimbing antara satu sama lain, kemahiran interpersonal, berkongsi tanggungjawab bagi menyiapkan tugasan, dan juga berbantukan bantuan aplikasi teknologi terkini. Sosial yang kelima dari segi kreativiti, iaitu kita mengambil kira pelbagai idea, kemahiran penggunaan elemen digital untuk menghasilkan produk digital yang menarik dengan adanya unsur-unsur visual, animasi, audio dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah critical thinking, iaitu merujuk kepada kehendak soalan dan mengaitkan hubungan antara satu isi dengan isi yang lain dan berkongsi idea yang benar untuk dipraktikkan bersama semasa persembahan karya kreatif. Jadi sebagai keseluruhannya, diharapkan tugasan KPBB yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai matlamat yang telah dikehendaki dan mencapai segala aspek-aspek yang telah dinyatakan seperti berikut. Jadi pelbagai aktiviti kaedah dan strategi yang dilaksanakan adalah diharapkan dapat diterapkan dan mencapai pembelajaran yang bermakna di kalangan pelajar bagi kegunaan mereka pada masa akan datang. Sekian saja persembahan dan pembentangan saya pada pagi ini. Terima kasih.